Sekejap Okay. So untuk output dia nak paparkan mesej, jangan lupa ada double quote ya. Okay, double quote ni menunjukkan kita nak paparkan mesej, and then don't forget write or no output for single selection. Okay. And untuk proses, pastikan kita start dengan perkataan determine whether and follow by condition. Condition untuk kita paparkan output ini. So, apakah kita punya input? Tadi dekat dalam problem statement kita dah dapat identify bahawa inputnya adalah name dan juga age. Okay. So, kita tulis dekat sini name and age. Okay, age ni saya nak buat warna sama macam yang ni. Okay, sebab dia ni. Kalau dia tak bagi tahu, dia tak inform dalam soalan dia haven't mention apa yang dia nak accept. So macam how you can determine your input adalah based on dia punya condition. So condition dia apa? Age. Dia nak check age. Age yang dia nak check whether that age is less 45 or not. So input kita adalah age. Okay. Sekarang kita buat pseudocode. Okay, sebelum tu boleh ke problem analysis clear tak? Clear, madam. Okay, baik. Clear, madam. Alhamdulillah. Alright. Ya Allah. Madam terkeluar ke? Oh ada. Terkeluar saat-saat Madam masuk meet lagi satu. Okay, so untuk pseudocode F3 okay, start. Kemudian okay, besarkan sikit lah. Okay, macam biasa IPO kita akan start input process output. Sama juga start pun akan ada input process output. Kita start dengan input dulu. Input, age dan juga name. Okay, so dia akan jadi read, name, age. Sini dia copy je lah. Okay, read, name dan juga age. Allah. Ambil je balik, sama je. Okay, bila di bahagian proses untuk proses ni determine whether. Okay, so kita akan buat dia mesti ada perkataan if. Okay, if. Lepas if, apa nak buat lepas tu adalah follow by dia punya condition. Okay, condition. Ingat tak format yang Madam bagi tulis condition tadi? Ada 2 mata, 1 hidung. Okay, so is less ini kita buat operator dan inilah cara penulisan condition. Age, apa value yang kita nak check dan value yang kita nak check ni ada dalam input. Okay, dan operatornya adalah less, nilai yang kita nak compare adalah 45. Okay. Macam tu cara tulis condition. Okay, kemudian kita indent di bawah if sebab jika condition dia contoh umur saya 45. Okay, 45 less 45 false. Bila false dia keluar tak you are eligible to take a PhD program? Betul ke less 45 je? Keluar, madam. Keluar. Kalau saya kata ni age 45 kurang 45 dia true ataupun false? True. 45, saya ganti kat sini. 45 is less 45. Dia less ke? False kan? False. Dia false. Okay, bila false dia keluar tak benda ni? Tak. Dia tak keluar. Okay, benda ni akan keluar bila true. Contoh katakan saya up sikit, umur saya muda sikit lah. 40. Dah tua dah saya. Okay, 40 kurang daripada 45, true. Yes, betul. Okay. True. So bila true, baru dia akan keluar benda ini. Baru dia akan keluar ni. Okay, that's why benda ni mesti berada di bawah if. Sebab benda ni dia akan keluar bila condition itu betul. Okay. So display, keluarlah benda ni. Okay. So kena indent. Ini dia kira step. Step pertama input. Step kedua proses. Dalam proses ni ada something yang kita nak display. That's why kena indent. Okay, indent ke dalam ni. Okay, saya letak.
Lah display Okey. Kemudian input dah selesai, proses dah selesai, output pun dah selesai. Ni output. Okey. Jadi semua dah selesai. If dia akan ada partner dia dengan and if. Okey, bila semua dah selesai kita tutup dengan and if. Okey, and if sebaris dengan if. Okey, lepas tu baru kita stop. Okey, boleh? Tu saja. Okay, sekarang Maida nak buat flowchart pula. Okey, macam mana rupa flowchart dia? Macam yang Syafiq buat tadi tu. Kenapa dia keluar? Okey, sekarang Maida buat flowchart untuk soalan ni. Soalan nombor 2. Okey. So flowchart ni kita akan mula menggunakan simbol diamond. Okey. Ini read macam biasa. Okey, nampak je if dia adalah diamond. Ini output. Okay, kalau panjang sangat. And if tak ada ya dalam flowchart, tak ada and if. Buang. Okay, and if hanya ada dalam pseudocode sahaja. Okay, ni ke bawah lagi lah kot. Okay. So, flowchartnya start bentuk terminal ataupun kita panggil bentuk kapsul tu. Okay. Allah, ada echo pula dah. Tak senteng lengan dulu. Start. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Okay. Read bentuk parallelogram. Okay. Korang pun sekarang buat sama-sama dengan saya. Habis kelas kerja dah siap dah. Kan seronok tu. Okay. Nampak je if bermaksud dia adalah selection. Okay. So selection buat bentuk diamond. Okay, bentuk diamond, arrow masuk. Automatically akan ada 2 arrow keluar ya. True dan juga false. Okay, true, false. Okay, true, false ni boleh bertukar-tukar. Kalau true sana, false ni pun boleh. Kalau true di bawah, maksudnya display di sini. Okay, stop. Okay, so false ni apa nak buat? False tak ada apa pun nak buat. So kalau false tak ada apa nak buat, maksudnya dia terus pergi kepada stop. Okay, sebab dia tak ada nak buat apa-apa. Buat arrow satu kat situ, lepas tu terus pergi stop. Kalau dia false, no output. That's why dia pergi pada stop. Kalau tertukar true false, kalau katakan true di sini, jadi display tu akan berada di sinilah display tu. Okay. True false boleh berubah. Okay, dapat tak? Dapat, madam. Dapat madam. Alhamdulillah. Okay. Madam akan buat soalan yang kedua. Okay. Okay, lukis dulu. Kalau dah okay nanti kita proceed dengan soalan yang kedua. Soalan kedua ke korang nak tadi? Soalan 3 kan? Soalan 3. Okay. Okay, soalan 1, 2 dan 3 ni lebih kurang sama. Cuma saya takut keliru dengan soalan mana soalan yang ada kaklik-kaklik tu. Saya ambil satu lah. Saya ambil satu. Tak maulah ambil. Korang buat je lah. Tapi jangan buat dekat buku dulu. Type dekat sini dulu sebab ada benda nak kena betulkan. Okay.
Okay, settle ke? Kalau dah siap boleh message Madam akan teruskan dengan soalan yang berikutnya. Korang muat hari apa? Sabtu dengan Isnin. Hmm. Sekarang Madam suruh buat soalan nombor berapa? Soalan nombor 4, 5, 6 tu dia lain, dia tak sama macam kita bincang 2 dan 3 ni. 1, 2, 3 dia satu geng, 4, 5, 6 dia satu geng. Dia lain sikit sebab yang 1, 2, 3 dia tak ada proses yang mengira. 4, 5, 6 tu dia ada yang melibatkan pengiraan. Itu beza dia. Okey. Okay. Siap dah. Memang tak nak nanti media laju-laju, korang tak sempat. Terkejar-kejar kan. Sebab tu kalau kita buat sama-sama. Okay, kita ada setengah jam je lagi. Dah Dah, Madam. baik. Seterusnya, kita pergi soalan nombor 3 Okey, nombor 3. Awak boleh bantu saya dengan type jawapan dekat sini sama-sama dengan saya atau boleh type dekat ruangan chat tu. Okey. Input, proses, output. Kalau ada siapa yang nak tolong type pun bagus. Ada yang ada 3 orang dekat sini ni, boleh tolong type. Okey, Madam bagi guide Okey, korang cuba type. Boleh type dekat chat juga. Sebab 2 dan 3 ni sama. Nanti kita ambil 4, 5 lah. Okey. Madam guide saja yang ni, awak bantu Okey, output kita nampak perkataan display. Okey, display ni output lah. Output. Okey, conteng dekat buku korang tu. Beli mahal-mahal kita guna. Okey, dan buku ni tolong jangan sebab waktu degree awak memang nak guna lagi ni. Degree memang guna lagi. Okey. So output kita adalah you are excellent student. Ini output dia. Apa dia punya condition? Conditionnya mana? Input ada tak input? Tak ada input kat sini. Yang kita jumpa adalah dia punya condition. Apa condition dia? Average CGPA is 3.75 above. Ini adalah condition. Okey, macam mana cara tulis condition? CGPA above, more, equal 3.575. Okey, ini cara tulis condition. Okay, so ini tips clue yang kita dapat dekat dalam soalan 3 iaitu output dan juga condition. Okay, sekarang kita tulis dulu apa yang kita nampak. Oh, pandai sayang. Thank you so much. Okay, betul. Bagus. Meda suka macam ni. Okay, output. Output ni dah betul dah. Okay, apa yang kurang dekat output? Ada sikit kat belakang ni. Apa yang kurang kat output? Kena tambah apa? Kena ada O. Okay, tambah kat belakang O apa? Okay, kena tambah O. Ya, betul. O no output. Okay, so jangan lupa no output ni hanya untuk single selection sahaja. Okay, Madam buat warna lain lah. Okay. Determine whether, betul. Determine whether adalah cara kita nak menulis untuk proses. Okay, apa dia punya ni? CGPA is 3.75 or above. Boleh, betul, diterima. Ataupun kita nak cakap CGPA is, betul lah tu, and above boleh. Okay, input. Input, kita dah ada input kat sini, jangan sekali-kali tulis perkataan read. Okay, so Madam potong supaya awak boleh nampak lah. Jangan ada read. Sebab read itu hanya untuk pseudocode dan juga flowchart. Okay. Dan satu lagi Madam nak tunjuk, ada pelajar yang dia buat CGPA ni dalam bracket. Dalam bracket tak boleh. Okay, Madam buat lagi sekali potong. Sebab itu adalah special character. Variable tak boleh ada special character kecuali underscore. Okay, jangan letak contoh ataupun nak buat
average, kumulatif. Lepas tu tiba-tiba kat hujung ni CGPA. Tak boleh. Okay, no. Yang kita perlu buat adalah straight to the point. Kita nak CGPA macam kawan awak buat tadi. Okay, so Madam buat warna kat sini supaya awak nampak. Okay, so CGPA. Kat sini nampak tak kita nak check CGPA. Okay, jangan letak bracket dan sebagainya. Okay, kita lihat apa hasil untuk pseudocode. Okay. Madam besarkan sikit tulisan Okay, very good. Yes, ini baru ada read CGPA. Dalam input jangan sekali-kali letak. Biasanya pelajar akan silap kat sini. Input letak read, output letak perkataan display. Tak boleh letak display ni salah. Okay. Read CGPA betul. If CGPA equal. Oh, nak masukkan simbol kan? Tak apa, media masukkan simbol sayang. Awak. Okay. Ini untuk simbol Java. Okay, kalau dalam penulisan ni kita tak boleh buat simbol macam tu. Tapi sebab nak cari susah kan, tak apa, awak tulis, media masukkan simbol. Okay, more equal. Okay. Alright. Dalam Java baru kita buat more equal macam tadi. Dalam pseudocode flowchart kena buat simbol biasa. Okay, teruskan. Okay, teruskan. Ya, betul. Bagus. Okay. Media nak highlightkan saja mesti ada if sebab dia selection. Okay, dan indent ke dah. Okay. Display mesti duduk di dalam sedikit sebab dia bukan next step, dia adalah kepunyaan if. So kita masuk dalam. Okay. Kita masuk dalam. Nak display, copy je daripada IPO tu. Tak payah tulis balik. Pandai. Okay. Alright. Ya, betul. Then, apa partner dia? Tutup. Okay. And if duduk kat mana? And if mesti sebaris dengan if. Okay. And if mesti sebaris dengan if. Macam tu. Okay. Baru betul. Okay. Clear Okay. Sekarang Madam nak flowchart. Awak boleh tulis kat buku awak dan upload dekat sini. Flowchart. Okay. Ini dah betul dah. Okay. CGPA. Partner dia CGPA. Okay, sila buat flowchart dan lepas tu snap masukkan dekat dalam ni. Okay. Okay, buat flowchart Madam tunggu korang upload gambar masuk dalam ni. Thank you.
Kenapa tinggal 15 orang je ni? Okey, ramai yang tak ada ni. Line tak okey kot Dia baru nak ambil attendance untuk kelas praktikal. Ada Adriana, Ahmad Wafi, Arisa, Intan, Muhammad Luqman. Oh, Luqman Iqbal dah dapat masuk dah. Luqman duduk kat mana ni? Sani. Oh, dah ada dah flowchart. Okey. Said. Naim. Nina. Azwan Nadia. Aina Syamini. Putri. Syahira. Dan juga Tan. Okay, thank you yang bagi flowchart. Okay, Medan tengok. Start read CGPA betul. Okay, ada true false. Lepas tu ada display, bentuk pun betul. Okay, saya tengok mata saya betul dah. Ni abang-abang kakak-kakak macam mana? Betul tak? Betul kan? Saya check ni betul dah ni. Betul tak? Syafiq je betul tak Medan check? Medan maklum dah tua. Betul tu. Betul. Senang lah, saya dah ada tukang check dah. Thank you so much. Okay, thank you. Betul. Bagus. Alright. Sekarang kita akan cuba buat soalan nombor 4. Soalan paling susah nombor 6. Kita nak buat nombor 6 ni. Paling susah. Okay, kita buat 4 lepas tu kita buat 6. 5 korang cuba. Okay, soalan nombor 4. Okay. Input. Okay, kalau korang nak buat pun boleh juga. Media bagi clue. Lepas tu nanti korang nak buat pun tak ada masalah. Kita berebut-rebut tulis. Output. So, kita tengok soalan dia. Nombor 4 je. Okay, nombor 4. Uish. Kita nak calculate. Nampak ni? Kita nak calculate BMI. Adakah boleh calculate macam tu je? Tidak. Dia kata calculate BMI of person if. Dia akan calculate if height value entered is not 0. Maksudnya secara logik akal yang kita baca soalan ni, dia bukan terus mengira BMI. Okay, dia buat apa dulu? Dia akan tanya dulu. Tanya height. Okay, adakah height anda bukan 0? Ataupun dia boleh tanya berapa? Okay, selain daripada tanya macam tu, pelik kan? Adakah height anda 0? Mungkin dia boleh tanya berapa height anda? So kita pun jawab, tinggi saya 158. Ni tinggi saya yang sebenar lah. So bila saya dah bagi tahu 158 ni, apa dia nak buat? Baru dia nak kira BMI. So flow dia adalah, flow yang pertama
bagi tahu BMI, lepas tu check BMI pula dah, sorry. Height. Okay, step pertama check teruslah, check height. Adakah height bukan equal 0 ataupun height more 0. Okay. Lepas tu step kedua, jika true, baru kita kira BMI. So nampak tak proses dia? Proses pertama kita nak check, maksudnya determine whether. Bila nak check kita guna perkataan determine whether. Lepas tu nombor 2 nak kira kita calculate. So ada berdua benda nak tulis dekat situ. Okay. Ada nak tulis dia. Ada nak buat sudokok dah. Okay. Saya buat determine whether. Whether apa? Height is not equal 0. Tak perlu cakap enter apa benda tu, tak perlu. Apa yang kita nak check? Okay, tak perlu tulis the value entered, tak perlu. Kita terus bagi tahu kita nak determine whether, sebab kita nak check kan kita punya height. Okay. Height is not equal 0. Ataupun kita boleh cakap more 0. Height buat warna hijau lah. Okay. Not equal 0 ataupun more 0. Lepas dah kira ni, apa kita nak buat? Then calculate, ini step kedua. Calculate BMI. Inilah yang tak ada tadi pada soalan 2 dan 3. Okay, ingat step dia. Step pertama kita nak check. Okay, yang ni yang saya tulis tadi. Step pertama nak check. Step kedua kita nak kira. Okay, so kita kena bagi tahu dalam proses. First kita nak determine height. Lepas dah determine, then kita nak calculate BMI. Okay, so apa output yang kita nak keluarkan adalah BMI. Okay, kita nak keluarkan BMI. Macam tu. Clear tak untuk proses dan juga output? Ya. Alright. Clear, madam. So input kita apa? Kalau kita nak keluarkan outputnya BMI, so input dia mestilah height dan juga weight. Okay. Height ni kita nak check, weight kita tak nak check. So madam buat warna hijau, warna yang sama. Macam tu. Okay, weight. So tengok apa yang kita nak cari. Kita nak cari BMI. So mesti ada formula BMI. Okay, formula kat sini calculate BMI. Apa formula dia? Ni untuk problem analysis. Kita pergi kepada pseudocode. Pandai dia. Laju dia buat. Okay. Nak buat not equal 0. Okay, madam letakkan simbol Insert. Okay, not equal 0. Then, apa yang berlaku lepas tu? Okay, ni if, madam buat warna merah. Okay, height madam buat warna hijau bagi sama dengan yang atas tadi. Okay. Tulis dulu. Okay. Okay, good try. Okay, nampak idea tu dah ada. Okay, idea tu Madam. dah ada. Cuma, Kena letak formula ke, madam? Ya. So kat sini calculate BMI. Kita bagi tahu calculate BMI tapi komputer tak faham nak calculate BMI apa benda. Okay, patah balik kepada sequence. Kalau calculate BMI, patah balik kepada sequence, iaitu patah balik. Bila kita kata calculate BMI, so kira lah bagi formula. Kita tak boleh bagi tahu komputer calculate BMI komputer tak tahu. Kita kena bagi formula. Okay, BMI weight bahagi dengan apply balik yang sequence tu. Height darab dengan height. Okay. Dia bukan kalau sequence coding lain, selection coding lain. Dia coding yang sama, cuma selection dia ada if. Kalau nak kira masih lagi formula yang sama. Okay.
kita kena bagi tahu calculate BMI, nak calculate macam mana. Bagi formula. Then sebelum and if, apa? Ingat mesti ada lengkap, mesti ada input, process, output. Output kita apa? Display. Display apa? BMI. Okay. Okay, thank you siapa yang bantu buat ni. At least dah ada idea. Awak tahu dekat sini nak calculate BMI. Awak dah tahu dah. Okay, saya tahu, awak tahu dah. Cuma tu saya kata soalan ni sedikit berbeza kan. Sebab tu kita bincang ni. Calculate BMI. Okay, lepas tu baru and if. Saya masuk dalam sikit lah yang ni. Masuk dalam sikit. Okay, and if. And if. If kena buat warna lain lah. If buat warna biru. Okay, and if mesti sebaris. Okay. Okay, so BMI nampak media warnakan ni height, okay, sorry, height dengan weight. Ni ambil yang ni. Supaya awak nampak keselarian dia tu. Okay. Bagus dah nampak dah flow dia tu. Okay, cuma pastikan check ada tak input, ada tak proses, ada tak output. Mesti lengkap. Input, proses, output memang wajib ada dalam semua. Pseudocode, flowchart, problem analysis dan juga coding. Okay, sampai sini boleh? Okay, kalau boleh buat flowchart. Ni dia nak tengok betul tak? Kita ada 15 minit saja lagi. Kalau ada soalan nak tanya boleh tanya Okay, soalan nombor 5. Hidung nak korang yang buat. Okay, siapa yang ada ni boleh terus buat soalan nombor 5 ya. Problem analysis. Soalan nombor 5, Medan tak akan guide. Okay, Medan tak akan buat apa-apa. Ini sepenuhnya you all buat. Medan akan guide untuk soalan nombor 6 pula. Okay. Nombor 5 boleh. Kalau siapa nak type dekat ruangan chat pun boleh type, Medan akan copy. Okay, sebab Medan macam risau kok pelajar yang sama je tak boleh yang berbeza, maksudnya semua dapat. Dah ada nak buat flowchart kat mana tu sayang? Okay, bagus. Dah ada nak buat dah soalan nombor 5. Good. Okay, kita menunggu flowchart untuk soalan nombor 4 Okay, nampak macam dah ada tu. Start dah. Okay, tak apa. Saat ni kita buat soalan nombor 6 Okay. Tengok kalau kita belajar programming kan, kalau kita aktif, kita buat, kita tak akan sedar masa tu berlalu. Tu saya lah, tak tahulah kok korang macam bila lah nak habis, bila lah nak habis kan. Kalau kita buat sama-sama, kita cuba, awak tak akan sedar masa tu berlalu. Awak akan nak buat lagi, tu secara normalnya lah. Yang tak normal je, tak nak lah buat, tu tak normal. So jangan jadi tak normal. So habis single selection, Madam akan buat pop quiz. Pop quiz tak buat lagi untuk single selection, nanti dah masuk dual selection, baru Madam buat pop quiz untuk dual selection dan single selection. Okay.
Okey, dah ada. Dah tu tanda-tanda nak buat. Okey, alhamdulillah. Ada dah nak buat. Okey. Alright. Oh, pandai dia adjust. Okay, very good. Okay, media besarkan Okay, oh pandai. Ni siapa ni yang pandai sangat ni? Okay, media tengok start, read, betul. Oh, dia pakai math, boleh. Oh, pakai math dengan weight. Sudah. Macam mana tu? Okay, math dengan weight ni. Kalau nak pakai math weight sama kan? If height, so math ni tukar kepada height lah. Kalau nak pakai height dengan math boleh. Maksudnya math ni adalah tempat weight ni. Okay, height yang tak ada kat sini. Betul, true, kira, yes, betul. Okay, betul, bagus. Tahniah, pandai. Okay, cuma yang tersini dah tertypo kot. Okay, math gantikan dengan height. Okay, satu lagi untuk formula. Ini kita tulis formula dalam bentuk 2 baris. Okay, tak ada masalah, betul je. Cuma kalau boleh kita buat formula secara sebaris. Sebab dalam pengaturcaraan nak run coding nanti kita mesti buat sebaris. Jadi kita keep practice daripada pseudocode flowchart kita dah buat formula sebaris. Okay, tapi ni mungkin ruang tak cukup, tak ada masalah. Betul je. Dapat je makan penuh cuma ada high. Boleh tak? Boleh ke? Okay, Medan take note dekat sini sebab takut confuse pula. Okay, correction flowchart. Okay. Mungkin tertypo lah Medan rasa. Okay, so correction flowchart. Width. Height. Itu ke? Width. Atau boleh juga nak tulis height dan juga math, tak kisah, janji konsisten. Okay, tapi sebab dalam condition tu pakai height, jadi Medan letak height. Okay, boleh? Ada soalan tak? Okay, good bagus. Nampak arrow betul. Okay. Settle. Ada tak dapat flowchart yang lain? Kalau tak ada, kita teruskan soalan nombor 5. Okay, thank you Tahniah untuk soalan nombor 4. Okay, soalan nombor 5. Output nak cari area. Yes, betul? Betul, pandai. Output nak cari area, betul. Okay, so area. Kalau nak cari area, maksudnya nilai kan, automatically dalam proses akan ada calculate area. Macam tu. Okay. Ada 10 minit je lagi. Okay. Okay, kita nak determine apa tu? Yes, betul. Kita nak determine radius. Betul, bagus. Kenapa dengan radius tu? Apa yang kita nak check radius tu? Okay. Medan terus semak mana yang betul, mana yang salah Okay, macam Medan sebut tadi. Apa yang kita nak cari, tak boleh input. Sebab kalau dah input, macam kita read area kan. Buat apa nak cari dah area? Kita read, kita dah tahu dah nilai area ni. So read area adalah silap. Sebab area tak adalah kita punya output. Tak payah buang supaya kita boleh nampak mistake tu. Okay. Kalau boleh tak buang pun tak apa. Biar kita nampak. Sebab bukan kita je yang buat macam tu. Mungkin ada lagi kawan-kawan lain yang terbuat area adalah input. Okay. So area bukan input. Okay. Determine whether. Betul. Okay. Determine whether ni saya buat warna biru. Okay, radius. Kita nak determine adalah radius. Okay. So, radius greater than 0. Betul tak greater than 0? Sebab dia kata nak positive value. Yes. So, kalau positive value greater than 0. Betul? Okay.
Then calculate, bukan then sayang. Then calculate, calculate apa? Betul. Okay, radius saya buat warna hijau supaya dia sama. Ni betul. Okay. Okay, radius. Okay. Radius more 0. Okay. Okay, tak apa Kak Ina nak explain. Okay, ni kenapa sangkut ni? Then calculate apa? Okay, yang mana tak okay tu saya terus ni lah macam berlaku lagi benda yang sama. Jangan buang tau kalau saya potong-potong ni. Okay. Nanti saya akan explain kenapa saya potong. Okay. Sebab tu saya kalau boleh biar pelajar yang tulis kan supaya kita nampak kat mana pelajar tu dia confuse. Okay, tak apa, teruskan. Tak ada masalah. Teruskan dulu. Okay. Tak apa, teruskan. Confused dah. Okay. Right, so dekat sini then calculate area betul. Okay. Okay, betul. Calculate area. Radius betul. Okay, kita kena berani mencuba. Kita jangan tengok kawan kita je buat. Kita cuba. Salah tak apa. Kita berani. Kat sini kita tak tahu siapa yang tulis. So tak payah malu. That's why Madam pakai account lain. Supaya Madam tak tahu siapa yang tulis. Kalau pandai, pandailah dia. Alhamdulillah. Kalau tak pandai pun sekurangnya Madam kagum dengan dia sebab dia berani nak cuba. Okay, kalau Madam pakai akaun MOE, Madam nampak siapa tulis. Nanti tak seronok pula. Dia Madam tak tahu siapa yang tulis. Kalau salah pun, Madam bangga sebab dia berani. Dia berani nak tulis. Okay, kenapa? Sebab ada garisan ni. Okay. Tak lah. Okay. So, jangan takut. Sebab tak ada siapa tahu siapa yang jawab ni. Saya pun tak tahu. Saya pun tak dapat detect. Oh, sekejap. Kenapa dia? Okay, sekejap. Saya clear balik formatting dia. Awak jangan padam awak jangan padam. Sat. Duduk diam-diam dulu. Saya clearkan formatting dia. Sekejap. Saya clear formatting dulu. Kenapa macam tu? Kenapa dia tak nak clear? Okey dah. Boleh clear dah. Okay, problem analysis dah betul. Bagus. Oh, terbalik sudokod dengan flowchart. Okey, tak apa. Yang ni sudokod lah. Okay, sudokod kat sini. Okay, flowchart kat sana. Oh, flowchart dah siap dulu dah. Oh, yo.
Okey, nanti kita semak flowchart Kita tengok ni dulu. Okey, tak apa, buat dulu. Nanti madam explain kenapa boleh, kenapa tak boleh. Okey. Sebab ingat kita bercakap dengan komputer. Komputer kita kena give instruction. Instruction kita kena clear. Okey, mana pula pergi tu? Okay, thank you untuk flowchart. Kita akan semak pseudocode dulu Okey, dah ke? Okey, madam besarkan sikit. Okey, dah belum? Okey. Ya Allah, sorry. Okey. IPO settle. Sekejap bila kecilkan flowchart dulu sekejap supaya nampak satu baris. Sekejap nanti kita adjust yang tu. Okey. Okay, tengah tulis ke belum? Dah. Okey. Dah kot Okey. So bila kita buat problem analysis, kita dah dapat tentukan bahawa input kita hanyalah radius sahaja. Okey. Kalau rasa confused, check balik daripada pseudocode. So pseudocode apa yang kita nak cari? Kita nak cari area. Okey, saya start daripada bawah Kita check. Bila dah buat tu check balik. Dah buat check balik. Okey. Display area. Okey, terima kasih pada yang cuba. Good try. Area. Okey. So dekat sini komputer pun cari mana nak cari area tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab A huruf besar. Okay, pastikan area mesti A huruf kecil. Okay, tak boleh A huruf besar dia tak jumpa. Mesti kena konsisten. Okay, lepas tu komputer pun nampak okey dua. Komputer hanya kenal variabel dan nombor variabel dan nombor sahaja. Okay, alamak hilang dah. Okay, clear dulu. Okay, dah ke? So apa formula area? Formula area adalah pi r square, betul tak? Pi r square kan? Maksudnya pi darab radius. Okay, so radius saya buat warna hijau. Okay. Komputer fahamlah radius ni. Kenapa dia faham radius tu apa? Kenapa dia faham? Sebab kita akan input radius. Apa yang kita akan masukkan kat sini? Kita akan masukkan contoh radius kita 5. Kita akan masukkan 5. So dalam ni akan tukar 5. So komputer tahulah nombor tu. Cuma yang dia tak tahu pi ni apa. Dia tak tahu. Sebab tu Madam cakap, kalau kita dah tahu nilai itu, letak nilai tu siap-siap. Jangan letak pi. Letak nilai siap-siap. 3.142. Termasuklah kalau sebelum ni Madam ajar kan, contoh 35/100. Jangan letak 35/100. Terus letak 0.35. Letak nilai yang sebenar. Okey, jangan letak macam ni. Letak siap-siap. Okey, so tolong take note dalam buku masing-masing. Jangan letak pi. Terus letak 3.142. Dan kita tak perlu input pi. Okey, sebab dah ada nilai. Kita input benda yang tak ada. Apa yang tak ada ni, radius ni tak ada. Kenapa kita tak input area? Sebab kita nak cari area. Kalau kita input area, maksudnya kita dah tahu nilai area tu. Dan ingat, input adalah daripada formula. Mana formula ni? Area radius darab 3.142 darab radius. Jangan ambil area ni, ambil yang di belakang, di bahagian belakang ni. Sebab area ni yang kita nak cari. That's why input dia radius. Okay? Okay, congrats, good try. Thank you so much. Okay, sebab aktif dekat dalam ni. Okay, sekarang kita tengok flowchart pula. Okay. Flowchart. Okay, sebab tu Madam buat flowchart dengan pseudocode ni dekat sini. Sebab dia pairing dia yang betul. Madam nak ubah dululah. Okay, sebab dia kalau tidak size dia tak akan tepat. Okay, sekejap Madam ubah dulu Okay, pseudocode duduk sebelah sana. Sebab tu Madam letak sebelah sana sebab dia partner dia dah cantik dah dari segi size. Okay. Mana tadi? Okay. Okay, so flowchart di sini. Dia baru ngam. Okay, so nanti awak buat partner macam tu lah. Dia baru ngam. Kenapa dia tak pergi atas Okay, so tukar balik
Nanti tulislah balik pseudocode flowchart tu. Kena delete dulu. Okay, so flowchart. Okay, untuk flowchart, okay, bila check read radius, if radius besar daripada kosong. Satu lagi, baru teringat. Okay, satu lagi yang tak boleh. Okay, kenapa tak boleh? Zero. Komputer tak faham zero ni apa. Bila letak zero, dia dah jadi variable. Komputer tanya zero tu apa? So, letak nilai sayang, letak nilai. Okay, jangan letak zero tapi letak nilai siap-siap. Mana yang dah ada nilai, letak nilai. Zero tu apa? Nilainya kosong. Okay, komputer tak faham. Kalau awak letak zero, kita kena input zero pula. Okay, letak nilai siap-siap. Okay, thank you. Nasib baik. Flowchart betul. Kalau tak medium pun terlepas pandang. Okay, zero betul. Jika true nak kira area, yes, betul. Area A besar, A kecil-kecil, yes, perfect. Okay, untuk flowchart perfect. Tahniah, pandai. Okay, selesai. Settle. Okay, clear? Medium nak pergi soalan nombor 6. Soalan nombor 6 medium akan bantu awak. Soalan nombor 6 ni dia lain macam sikit. Dia punya aura dia. Okay, soalan nombor 6. Sorry, dah 12.30 lebih dah ni. Kadang nak start 12.30. Kita habiskan ya, boleh Okay. Hari ni Medan tak ada bagi homework. Medan nak suruh awak baca balik je latihan yang kita dah buat. Exercise 1 hingga 4 tengok balik. Kalau mana banyak sangat salah tu check balik. Kenapa boleh salah. Okay, selesai. Okay, nombor 6 pula. Determine whether number. Okay, nombor tu kenapa dengan nombor tu? Even number ataupun tidak. Okay, even number ataupun tidak. Amboi. Pen saya jadi bengong pula ni. Ting-tong kat dia. Okay, kita nak tentukan dia even. Okay. So, Medan akan tulis kat sini ya. Okay, Medan akan buat nota sikit. Okay, untuk tentukan even atau odd kena pakai pula dah. Kena pakai operator modulus. Okay, simbol modulus ni simbol ni. Itu je. Okay, dia standardnya itulah nak tentukan odd atau even pakai modulus. Output kita nak keluarkan message lah walaupun dia tak cakap message tapi kita tahu kita nak bagi tahu nombor tu even ataupun odd. Okay, determine whether the number. Macam mana kita nak tahu dia adalah even? Apabila kita boleh bahagi dengan 2 dan bakinya kosong kan. Determine whether the number modulus by 2 is equal 0. Okay, itu cara dia. Bila kita modulus dengan 2, adakah dapat nilai 0? Okay, bila guna modulus, tips yang seterusnya. Modulus ambil baki. Contoh. Okay, contoh. Jika 5 pula dah nak ambil apa 4 lah. 4 bahagi 2 sama dengan 2. Tetapi jika 4 modulus 2 dia akan sama dengan kosong. Faham tak? Maksudnya dia ambil baki. Nampak tak perbezaan? Kalau bahagi ambil nilai. Tapi jika modulus dia ambil baki, remainder. Boleh? Itu fungsi modulus. Okay? Modulus by 2 is equal 0. So kalau dia equal 0 maksudnya dia adalah even number. So input kita adalah number. Okay, sebab kita nak determine number. Laju sikit dah ni. Determine number. Okay, nanti study balik. Kalau tak faham, study balik. Tengok kenapa macam ni medium buat. Betul ke medium ni? Ya ke medium ni? Okay. Tengok balik. Dia nak buat pseudocode dah. Okay, medium nak buat sebelah sini kot. Tak muat. Tak apa, boleh. Okay, medium lajukan sikit Start. Lepas tu, read number. Okay, if number modulus. Ini lain sikit. Modulus 2 equal 0. Ini cara tulis condition dia. Maksudnya baru kita akan display even number. Okay. Okay. Lepas tu and if. And if stop.
Media nak buat dua cara sebab soalan ni kita macam dia nak keluarkan apa sebenarnya ni? Dia nak keluar, adakah bila kita masuk nombor, saya masuk nombor 5. Bila saya tekan enter dia akan cakap, your number is even number. Macam tu ke? Ataupun nak keluar dengan nombor sekali? Okay, Media buat dua cara Media buat dua cara. Ini cara satu, okay, Media buat ini cara satu. Okay, ikut kalau kita faham macam lain pun boleh juga. Okay, Media laju sikit. Tapi ini untuk awak study. Kenapa Media laju sangat ni? Sebab study balik. Media tak ada bagi homework apa-apa, study balik. Okay, tapi kalau ada masa, boleh, Allah Akbar. Boleh dah study, buku semua dah ada dah. Okay, tak perlu tunggu arahan, Media boleh buat sendiri. Contoh, Media nak keluarkan nombor tu. Okay, Media nak keluarkan nombor tersebut. Okay, dan diikuti oleh mesej. Macam tu. Contoh, bila Media masukkan 5, Media masukkan 4 lah. Dia akan keluar 4 even number. Macam tu. Sedap pula. Okay, so cara kedua pun boleh. Kita nak keluarkan nilai nombor tu dan juga message even number. Okay, so Media copy balik yang ni. Okay, tak bawah lah. Okay, tak bawah. Okay, pseudocode ini cara satu. Okay, boleh kedua-dua ni? Boleh sebab dua-dua memberikan jawapan yang sama. Cuma dia ada advance sedikit saja. Okay, output yang kita nak tetap kita dapat. Okay, modulus 2. So kat sini nak display apa? Display number, comma. Macam tu. Nampak tak combination antara value dan juga message. Ni first time kot kita jumpa. Ini combination. Okay, combination value. Kita nak paparkan value and at the same time kita nak paparkan message. Ini message. Ada double quote. Okay. And if dan juga stop. Okay, ini ke dalam sikit supaya nampaklah sedikit perbezaan dia. Okay, boleh? Media stop sampai sini, awak buat flow chart. Okay, nanti Media akan semak dekat dalam ni. Okay, boleh? Thank you so much kepada semua yang memberi kerjasama yang sangat baik, stay dengan saya sampai sekarang. Okay, walaupun tinggal beberapa belah orang je, tapi tahniahlah pada yang dapat stay hingga habis. Okay, so jumpa lagi insyaAllah minggu depan. Okay, tengok balik exercise 1 sampai exercise 4, kat mana lagi kelemahan awak. Kalau perlu text Media, text je anytime, siang, malam, tak kisah. Okay, so jumpa lagi, bye-bye, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Thank you, Madam. 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 Sama-sama. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Yes. Oh,